Salam sejahtera, anda bersama saya Salbina Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Sabah akan pastikan projek jendela dilaksanakan dengan lancar. Kerajaan negeri akan memastikan projek pembangunan di bawah jaringan digital negara jendela untuk memperluaskan liputan 4G dan meningkatkan kelajuan internet di Sabah dapat dilaksanakan dengan lancar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pada masa ini, liputan telekomunikasi digital di Sabah dilihat ketinggalan dengan beberapa kawasan masih dalam keadaan gelap tanpa akses internet. Haji Ji berkata, ada kes penduduk di Pitas terpaksa memanjat pokok hanya untuk mendapatkan liputan internet. Dan ada juga kes di Kampung Gusi, Ranau, di mana beberapa pelajar cedera apabila jambatan gantung terputus ketika mereka berkumpul untuk mendapatkan liputan internet. Oleh itu katanya, jendela adalah inisiatif yang sangat baik oleh Kerajaan Persekutuan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kerana Sabah amat memerlukan liputan telekomunikasi yang lebih baik. Ketua Menteri berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini. Kita ke laporan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kedua berturut-turut dengan 229 kes dilaporkan hari ini berbanding 267 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 29,267 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kedua-dua kes kematian dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, membabitkan seorang lelaki berusia 84 tahun dan seorang lelaki rakyat asing berusia 63 tahun. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 214. Kadar kebolehjangkitan atau R0 di Malaysia disasar dikurangkan kepada 0.5. Ramalan untuk 2 Disember pada hari ini yang dilaporkan adalah 851 kes, iaitu kurang daripada kadar kebolehjangkitan R01 tetapi sedikit melebihi R0.9, iaitu jangkaan ialah 808. Ini kalau R0 hari ini ialah 1.1, kita jangkakan 1,411 kes. Jadi sekarang ni kita masih boleh bertahan, iaitu lebih kurang R01 0.92 sehingga 1. Tapi kita perlu bertingkatkan lagi aktiviti kesihatan awam untuk kita turunkan R0 kepada 0.5. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sandakan dan Kuartus Penjara Taman Wira Sandakan sejak 6 November ditamatkan esok. Bagi Pusat Tahanan Sementara Tawau, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,613 saringan dan sebanyak 774 kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengisahkan kes terakhir yang dilaporkan adalah pada 30 November 2020 dan tiada lagi sampel saringan yang sedang menunggu keputusan. Manakala bagi kawasan penjara Sandakan dan kuartus penjara Taman Wira Sandakan, KKM telah membuat 1,809 ujian saringan dan sebanyak 799 jumlah kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan kes terakhir yang dilaporkan adalah pada
27 November 2020 dan tiada lagi sampel saringan yang menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, mesyuarat hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sandakan dan kuartus Penjara Taman Wira Sandakan pada 3 Disember 2020. Manakala PKPD di Kampung Nahabak dan Tegudon, Kota Belud sejak 20 November ditamatkan esok sebagaimana dijadualkan. KKM telah melaksanakan sebanyak 830 saringan di Kampung Nahaba dan 139 ujian saringan di Kampung Tegudon. Walau bagaimanapun, hanya 50 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Kampung Nahaba dan sehingga kini KKM mengesahkan kes positif di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Atas nasihat dan penilaian risiko KKM, mesyuarat hari ini bersetuju menamatkan PKPD di Kampung Nahaba dan Kampung Tegudon, Kota Belud pada 3 Disember seperti mana yang dijadualkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memutuskan kehadiran 50% kaki tangan awam di pejabat masing-masing mulai 7 Disember. Sebelum ini, hanya 30% kaki tangan awam dibenarkan berada di pejabat dan selebihnya bekerja dari rumah. Setakat ini, tiada kluster khusus yang diklasifikasikan di tempat kerja. Seperti mana yang kita maklum, sebelum ini kita telah menetapkan agar hanya 30% daripada kaki tangan awam harus berada di pejabat dan selebihnya bekerja daripada rumah, ya. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada hari ini memutuskan bermula pada 7 Disember, iaitu hari Isnin, 50% penjawat awam negeri akan dibenarkan untuk beroperasi atau bekerja semula di pejabat masing-masing. Masidi berkata, aktiviti pendakian di Gunung Kinabalu akan dibuka semula secara berperingkat mulai 7 Disember dengan kapasiti hanya 50% pendaki. SOP mengenainya sedang diteliti Taman-Taman Sabah. Aktiviti pendakian Gunung Kinabalu juga akan dibuka secara berperingkat bermula pada 7 Disember. Sebagai permulaan, kapasiti jumlah pendaki yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50% berbanding jumlah kapasiti pendaki yang dibenarkan sebelum PKP dilaksanakan. Jadi, Taman-Taman Sabah atau Sabah Park sedang dalam peringkat untuk menentukan SOP yang akan digunakan pakai apabila pendakian atau aktiviti pendakian dibenarkan. Dan secara prinsipnya ialah mereka hanya akan menetapkan 50% pendaki pada setiap masa dari 50% daripada kapasitinya. Keputusan melanjutkan atau menamatkan PKPB di Sabah yang berakhir 6 Disember ini tertakluk kepada perkembangan semasa COVID-19 di negeri ini, termasuk pematuhan SOP ditetapkan serta mengambil kira kepentingan semua sektor. Beberapa faktor-faktor sedang diambil kira setiap hari oleh KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Dan kerajaan akan mengambil keputusan berpandukan kepada perkembangan faktor-faktor yang relevan kepada keputusan sama ada meneruskan atau sebaliknya. Jadi bukan satu keputusan yang mudah, terus terang saya katakan, ya. Kalau kita ambil statistik dalam beberapa hari ini, kita masih di bawah, kita atau statistik kita masih 3 angka, ya.
Masidi turut menjawab soalan mengenai jangkaan masa jangkitan COVID-19 di Sabah dapat dikawal atau dibendung. Situasi jangkitan COVID-19 di negeri Sabah menunjukkan tren yang menurun sejak 5 hari yang lepas. Tetapi mungkin juga akan meningkat lagi. Exactly what I was saying, ya. Wabak COVID di Sabah tidak dapat dijangka bila akan berakhir. Dan kemungkinan akan berlanjutan sehingga tahun hadapan. Walau bagaimanapun, rakyat Sabah dinasihatkan supaya tidak leka dan terus patuh kepada peraturan-peraturan PKPB dan sentiasa mengamalkan norma baharu dalam amalan hidup seharian untuk mengelak jangkitan baru daripada berlaku. Diharapkan dengan kesedaran dan kerjasama dari segenap lapisan masyarakat, negeri Sabah akan dapat menurunkan rangkaian jangkitan COVID-19 dalam masa terdekat. Hari ini, 260 pesakit telah sembuh, manakala 2,219 pesakit sedang menerima rawatan. Penurunan kes COVID-19 di Papar secara signifikan membawa kepada penutupan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Papar. Salah satu daripada PKRC di Papar telah ditutup buat sementara waktu kerana kepenggunaannya atau permintaannya tidak ada, ya. Dan tumpuan diberi kepada PKRC di Dewan Masyarakat Papar, di mana kapasitinya ditingkatkan kepada 60 katil, ya. 60 katil. Dan walau bagaimanapun, PKRC di Pulau Kuf ni akan dibuka semula sekiranya ada keperluan. Jadi kalau kita tafsirkan dari segi secara positif, ini menunjukkan di daerah Papar terdapat penurunan kes positif yang signifikan hingga hanya memerlukan satu PKRC saja untuk seluruh daerah Papar. Sehingga hari ini 264,031 bakul makanan telah diagihkan. Seramai 84 orang pelajar sekolah menengah tajaan kumpulan Yayasan Sabah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu petang tadi. Ini adalah kumpulan pertama yang dibawa pulang dari Kuala Lumpur sejak gelombang ketiga pandemik COVID-19 melanda negara. Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar, yang turut hadir menyambut ketibaan kumpulan pelajar itu berkata, secara keseluruhan terdapat 93 orang pelajar tajaan Yayasan Sabah yang dibawa pulang. Baki 9 pelajar lagi akan dibawa pulang pada 4 Disember. Katanya daripada 84 orang pelajar yang tiba hari ini, 3 orang pelajar akan dihantar pulang ke Lahadatu dan 15 orang pelajar dihantar ke Tawau. Untuk kumpulan kedua nanti, 9 pelajar akan dihantar ke Sandakan dari Kuala Lumpur. Mereka dijangka berada di Sabah sehingga sekolah dibuka semula pada 20 Januari tahun depan. Ini kali kedua kumpulan Yayasan Sabah membawa pulang pelajar tajaannya balik ke Sabah selepas gelombang pertama pandemik COVID-19 pada 2 Mei lalu. Hanya 30% kapasiti penumpang bot dibenarkan untuk aktiviti selaman. Hanya 30% kapasiti penumpang bot dibenarkan bagi aktiviti menyelam. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, perkara itu ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Jeffrey berkata, prosedur operasi standard SOP itu adalah lebih baik berbanding tidak dibenarkan menyelam langsung. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Aplikasi e-Culture Sabah di Balai Seni Lukis Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Ketetapan yang dikemukakan kerajaan negeri itu diluluskan MKN petang semalam. Semua pengusaha pusat selaman dan penyelam dinasihatkan untuk mematuhi SOP ditetapkan sebelum dan selepas melakukan aktiviti selaman. Antara SOP yang perlu dipatuhi adalah setiap penyelam perlu mengimbas suhu badan sebelum menaiki bot.
Ketika berada dalam bot pula, mereka perlu memakai pelitup muka, menggunakan pensanitasi tangan serta melakukan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pengusaha pusat selaman pula perlu memastikan segala peralatan selaman dinyah kuman setiap kali digunakan. Jeffrey berkata, kelas menyelam juga dibenarkan untuk dilaksanakan dengan pembelajaran terhad kepada 4 orang pelajar saja. Sementara itu, Jeffrey berkata, kerajaan negeri sedang merangka satu skim bantuan bagi membantu penggiat industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata, sebelum ini, kementeriannya telah mengadakan beberapa pertemuan dengan penggiat industri bagi membantu mereka yang amat terkesan semasa pandemik ini. Dalam 2 bulan pertama tahun ini, industri pelancongan Sabah mengalami kerugian 320 juta ringgit akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia. Kementerian Dalam Negeri diminta menjelaskan tindakan yang telah diambil berhubung pemberian kad pengenalan kepada parti di Sabah. Kementerian Dalam Negeri KDN diminta menjelaskan tindakan yang telah diambil ke atas keterangan Jabar Khan berhubung pemberian kad pengenalan biru kepada pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, Jabar Khan telah membuat keterangan berkenaan pada 26 Februari 2007 seperti yang terkandung dalam Hansard Parlimen. Madius berkata demikian dalam pertanyaan lisan di persidangan Dewan Rakyat Isnin lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu jawapan bertulis malam memaklumkan bahawa KDN melalui Jabatan Pendaftaran Negara telah melaksanakan semakan semula dan siasatan berhubung daftar kewarganegaraan. Ia termasuk memanggil semula pemegang kad pengenalan yang disyaki dikeluarkan secara tidak teratur dan tidak sah. Proses semakan dilaksanakan secara berterusan. Katanya, kad pengenalan yang dikeluarkan secara tidak teratur telah dibatalkan atas beberapa sebab, antaranya kematian, tidak hadir untuk siasatan atau permohonan dibatalkan kerana tidak memenuhi syarat kelayakan mengikut perundangan yang berkuat kuasa. Hamzah berkata, kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja Pendatang Asing di Sabah RCI pada 6 September 2012. RCI itu berperanan untuk menyiasat pemberian kad pengenalan biru kepada parti di Sabah. Siasatan dibuat dengan mengambil kira keterangan saksi namun tidak tertakluk kepada pemeriksaan balas. Penduduk Tamparuli bimbang dengan pencemaran Sungai Mangkaladoi. Pencemaran Sungai Mangkaladoi di Tamparuli yang dipercayai berpunca daripada pelepasan sisa kumbahan penternakan babi di hulu sungai itu membimbangkan ribuan penduduk yang tinggal di sepanjang sungai berkenaan. Menurut penduduk kampung Mangkaladoi, pencemaran di sungai itu sudah lama berlarutan dan aduan kepada pihak berkaitan beberapa kali dibuat, namun ia masih berlaku. Pengusaha penternakan babi itu masih beroperasi sehingga kini. Sebelum ini, Sungai Mangkaladoi amat bersih dan menjadi tempat penduduk kampung mengambil bekalan minuman serta mandi manda. Sungai itu juga dijadikan sumber pengairan aktiviti penanaman sawah padi di kampung Mangkaladoi, Rambai, Bantayan serta kampung sawah. Penduduk berkata banyak sawah padi di sekitar kawasan berkenaan sudah tidak diusahakan lagi berikutan pencemaran Sungai Mangkaladoi. Mereka berharap jabatan atau agensi kerajaan berkaitan meneruskan tindakan dan siasatan yang dimulakan menerusi pejabat daerah Tuaran sebelum ini. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saripon.